Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Okay, terima kasih guys sebab dah klik video ni. Terima kasih juga kepada viewer-viewer baru ke channel ni. Okay guys, dalam video kali ni saya akan sambung cerita Bercakap dengan Jin jilid 25 dan 26. Bagi korang yang terlepas siri-siri sebelum ni, saya letakkan link dekat atas ni. Sebelum kita mulakan, saya berharap sangat kepada yang belum subscribe ke channel saya ni, subscribe. Please subscribe guys, supaya channel ni akan berkembang lagi dengan konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to the story. Suasana di Pekan Kecil Terong pagi Selasa dalam musim tengkujuh tu cukup lembap guys. Lopak-lopak yang terdapat berhampiran bangunan-bangunan kedai dekat situ ditangkungi air guys, akibat hujan lebat pada sebelah malamnya. TJ dengan datuk dia masih lagi duduk di warung kopi sebelah kanan jalan berhala ke Kuala Terong tu. Datuk TJ mula resah guys. Uda Lodin, kawan Datuk TJ, masih belum sampai lagi. Jam dinding dekat warung dah menunjukkan pukul 10 pagi. Agaknya ada aral dekat jalan, keluh Datuk TJ. TJ renung wajahnya dengan senyuman. Orang silih berganti keluar dan masuk warung tu. Tiba-tiba Datuk TJ menekan pangkal ketiak kanan dengan tangan kiri. Alamat kurang baik ni, ujar Datuk TJ dengan tenang. Maksudnya dia tak ada. Kalau dia datang, dia tak boleh pergi ke Kuala Terong sebelum matahari berkalih tempat. Kalau pergi juga susah kita. Jadi apa yang patut kita buat tu? Tunggu sampai Uda Lodin datang. Tepat pukul 11, Uda Lodin pun sampai dengan teksi sapu Bluebird. Uda Lodin minta maaf. Menurutnya dia singgah di pejabat pos Pantai Remis, berjumpa dengan menantunya yang bertugas dekat situ. Dari Pantai Remis dia naik teksi sapu dan berhenti di Pekan Panco, beli buah kelapa dan nangka sebagai buah tangan pada keluarga rumah yang akan dikunjunginya. Begini saja, aku tak dapat pergi sekarang. Kira-kira pukul 5 petang ni, kau tunggu aku dekat sini dan kita pergi sama-sama, kata Datuk TJ pada Uda Lodin. Sebabnya, kau jangan tanya, itu hal aku. Dekat mana nak duduk sementara nak tunggu pukul 5? Tanya Uda Lodin. Datuk TJ terus membayar harga minuman. Dia renung muka TJ sambil tersenyum. Kemudian mereka bertiga keluar dari warung menuju ke gigi jalan besar. Begini Lodin, aku nak pergi ke kampung Air Kuning. Pukul 4.30 nanti aku datang. Kau tunggu aku dekat sini. Baiklah, kau sediakan batang tepus, bunga durian 3 kuntum dan mayang pinang berbunga sulung serta 7 hulai daun sirih yang bertemu urat. Lagi? Tak ada apa-apa. Kalau kau tak tunggu aku terus balik. Saya mesti tunggu, kata Uda Lodin. Datuk TJ dan TJ terus naik bas menuju ke kampung Air Kuning. Rumah yang mereka nak pergi ialah sebuah rumah yang berbumbung 5 yang letaknya tidak jauh daripada rumah pendekar Mio Abdul Rahman, seorang guru seni silat gayung yang terkenal. Kata Datuk TJ, penghuni rumah tu adalah kawan lamanya, tetapi mereka hampa bila mendapati tingkap rumah tu tertutup rapat. Seorang jiran memberitahu bahawa tuan rumah dan keluarganya pergi ke Pontian, Johor kerana urusan nikah kahwin anaknya. Datuk TJ buat keputusan untuk pergi ke kampung lain di Padang Rengas, tapi keputusan tu segera ditukar dengan alasan terlalu jauh. Lantas dia buat keputusan untuk pergi ke Batu 10 Terong. Sebagai cucu yang amat sayangkan datuknya, TJ tak membantah. Elok pada datuk dia, eloklah pada diri dia. Datuk TJ terus cari teksi sapu dekat Pekan Cangkat Jering. Akhirnya mereka naik teksi sapu Morris Minor berwarna hitam yang dipandu oleh seorang lelaki India. Tak sampai setengah jam, mereka pun tiba di rumah Anjang Syamsuddin, orang batu bara. Dari keterangan Datuk TJ, tahulah TJ bahawa datuk dia memang kawan rapat kepada arwah ayah Anjang Syamsuddin, iaitu Ayah Tandang. Datuk TJ menerangkan Ayah Tandang merupakan satu panggilan yang berunsurkan penghormatan tinggi pada orang tua di kalangan keturunan orang batu bara. Lama juga Datuk TJ bersembang dengan Anjang Syamsuddin. Termasuklah kisah-kisah pengalaman Datuk TJ bersama arwah ayah Anjang Syamsuddin semasa berlayar dari Sumatera membelah Selat Melaka menuju ke Pengkalan Baru waktu muda-muda dulu. Walaupun Datuk Awak dan Datuk saya dari berlainan daerah di Sumatera, tetapi mereka berkawan berdasarkan semangat bangsa Melayu yang tidak mengenal batas keturunan dan suku, ujar Anjang Syamsuddin sambil menjelin tajam pada TJ. Datuk TJ tersenyum sambil berkata, saya tahu sangat perangai ayah awak tu. Cepat pandai baran, keras kepala dan berani. Saya puji sifat tegasnya. Agaknya memang begitu sifat orang batu bara yang suka merantau, celah Anjang Syamsuddin sambil mengatakan keturunan orang batu bara tidak terdapat di Malaysia kecuali di beberapa kampung sekitar daerah dinding. Daerah dinding tu sekarang orang panggil Manjung guys. Keturunan orang batu bara tidak terdapat di Malaysia kecuali di beberapa kampung sekitar daerah dinding, iaitu di Kampung 40 Pantai dan Kampung Baru, Lumut. Salah seorang daripada orang batu bara tu telah meneroka Bandar Lumut serta Teluk Rubiah dan pernah berperang dengan Angkatan Siam
serta berlanda di Pulau Pangkor. Lebih kurang pukul 3 petang, TJ dengan datuk dia meninggalkan rumah Anjang Syamsuddin dan terus naik bas menuju ke Pekan Terong. Uda Lodin tak mungkiri janji guys. Dia tunggu TJ dengan datuk dia di tempat yang dijanjikan. Pukul 5.30 petang, dengan menaiki kereta salah seorang penduduk Kuala Terong, TJ dengan datuk dia sampai ke tempat yang dituju. Mereka menginap di sebuah rumah berhampiran dengan pengkalan nelayan. Perkara pertama yang dilakukan oleh datuk TJ ialah melawat tanah perkuburan. Ada beberapa perkara yang perlu datuk TJ lakukan dekat situ. Datuk TJ hampir membatalkan kerja-kerjanya itu apabila mengetahui jenazah perempuan itu dikebumikan di Kampung Terong dan bukannya di Kuala Terong. Macam mana? Tanya Uda Lodin. Dekat mana rumah yang selalu dia datang? Tanya Datuk TJ. Uda Lodin menunjukkan sebuah rumah yang tak jauh dari tempat TJ dengan datuk dia menginap tu. Bentuk rumah tu agak sederhana dengan atap rumbia dan berdindingkan papan lidah. Papan lidah macam ni guys. Kedudukan agak terpencil dengan rumah-rumah yang lain di dalam kampung tersebut guys. TJ dengan datuk dia diperkenalkan oleh Uda Lodin dengan tuan rumah. Setelah bercakap beberapa patah perkataan, lelaki tu mempersilakan mereka naik ke rumahnya guys. Perkara pertama yang ditanya oleh datuk TJ pada lelaki tu ialah seminggu berapa kali dia datang? Boleh dikatakan setiap malam. Apa yang dibuatnya? Makan sisa makanan dekat dapur. Sejak awak ikhtiar menghalaunya, apa yang awak dapat? Lelaki tu terdiam. Matanya tertumpu ke wajah TJ. Dia tak senang duduk guys. Tak ada mendatangkan kesan. Dia tetap macam dulu. Ujar lelaki tu dengan tenang sambil memberitahu 4 orang anak yang tinggal bersamanya dah berpindah ke rumah lain. Awak kenapa tak pindah sekali? Soal Datuk TJ lagi. Buat apa menyusahkan orang? Kata lelaki tu. Apa rancangan awak? Tanya Datuk TJ lagi. Lelaki tu kerutkan dahi. Tak ada apa-apa rancangan. Saya bimbang benda pelik tu mula mengacau orang lain. Saya takut rumah saya akan dibakar oleh orang yang tak dapat mengawal perasaan. Sebab mereka yakin hantu tu adalah isteri saya. Kau percaya dengan mereka? Tanya Datuk TJ lagi. Lelaki tu nampak resah dan gelisah guys. Tanpa ditanya oleh Datuk TJ lagi, lelaki tu memberitahu dia juga yakin bahawa hantu yang selalu mengganggunya itu adalah isterinya, kerana setiap kali hantu tu datang, dia pasti memanggil namanya. Dan suara tu sama dengan suara isterinya. Ada kalanya semua barang-barang di dapur seperti bawang dan cabai berubah tempat guys. Satu kegemaran yang dilakukan oleh isterinya sebelum meninggal dunia. Saya nak berusaha menghalaunya, kata lelaki tu. Dia nampak resah dan matanya tertumpu ke wajah Datuk TJ dan Uda Lodin. Saya bawakan orang yang boleh tolong awak, kata Uda Lodin sambil menepuk bahu Datuk TJ di sebelahnya. Datuk TJ tersenyum dan terus membisikkan sesuatu ke telinga lelaki tu. Dengan tenang lelaki tu anggukkan kepala. Datuk TJ menghampiri Uda Lodin. Barang yang aku minta tu kau dah sediakan? Tanya Datuk TJ pada Uda Lodin. TJ lihat Uda Lodin anggukkan kepala. Aku nak tidur dekat sini dan kau bawa barang-barang tu ke sini, beritahu Datuk TJ pada Uda Lodin. Rumah yang saya sediakan tu tak sesuai ke? Sesuai, aku rasa dekat sini lebih baik lagi, jawab Datuk TJ. Uda Lodin terdiam. Uda Lodin meninggalkan mereka di situ dan pergi mengambil barang-barang yang disediakan untuk dibawa ke rumah lelaki tu guys. Bila barang-barang tu diserahkan ke tangan Datuk TJ, Uda Lodin pun beredar dari situ menuju ke rumah jirannya. Uda Lodin berjanji akan jumpa Datuk TJ selepas waktu isyak. Datuk TJ terus berbincang dengan lelaki tu di ruang tengah rumah. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh Datuk TJ pada lelaki tu untuk menyingkap rahsia peribadi arwah isterinya guys. Saya selalu ke laut. Banyak hal tentang dirinya saya tak tahu, kata lelaki tu. Datuk TJ terdiam dan mati akal sebab setiap kali perkara yang berhubung dengan isteri lelaki tu disoal, itulah jawapan yang diberikan kepada Datuk TJ. Akhirnya Datuk TJ buat kesimpulan bahawa hubungan antara lelaki tu dengan isterinya agak renggang dan penuh rahsia. Ada rahsia-rahsia rumah tangga yang dilindungi oleh si isteri dari pengetahuan suaminya. Tak apalah, awak tak tahu. Saya cuba ikhtiar selesaikan hal ni, kata Datuk TJ pada lelaki tersebut. Memang itulah yang saya harapkan. Awak pernah bergaduh dengannya ke? Tanya Datuk TJ lagi. Dulu saya ni memang buas, suka beristeri banyak. Isteri saya yang mati tu adalah isteri saya yang kelima, kata lelaki tu membuka rahsia dia. Datuk TJ menggigit bibir. Secara tak langsung dia dapat tahu rahsia lelaki yang nampak cemas tu. Isteri yang lain tu ke mana perginya? Semua saya ceraikan. Tetapi dengan isteri yang mati ni, saya tak sanggup buat macam tu. Kenapa? Saya pun tak tahu. Saya cukup sayang dan dengar perintahnya. Ada kalanya saya jadi bodoh bila berdepan dengannya. Oh, macam tu, kata Datuk TJ. Disebabkan dah masuk waktu maghrib, Datuk TJ suruh TJ ambil air semayang dekat pergi. TJ bagi tahu Datuk dia yang dia lebih suka ambil air semayang dengannya. Kenapa? Tanya Datuk TJ. Periginya jauh tu, saya rasa seram. Pergi, tak ada benda yang mesti kau takutkan. Nada suara Datuk TJ keras.
TJ tak ada pilihan lain. Dia terpaksa pergi juga. Berdebar juga hati dia guys. Lebih menggerunkan sepanjang jalan menuju ke perigi terdapat beberapa pohon jejawi yang besar dan akarnya berjuntaian guys. Beberapa ekor burung gagak liar terbang rendah pulang ke sarang sambil berbunyi. Bunyi gagak tu TJ amati betul-betul macam bunyi orang mencari kain kapan. TJ tahu kalau dia patah balik mesti Datuk dia marah. TJ terus melangkah guys. TJ berhenti bila seekor kucing hutan melompat dekat depan dia. Sebelum kucing hutan tu melompat ke dalam semak, matanya merenung muka TJ sambil membuka mulutnya dengan lebar bersama suara yang nyaring dan kuat. Hari bertambah gelap. Pondok perigi nampak sama-sama je dekat depan. TJ berlari terus masuk ke dalam pondok perigi tu. Pokok rumbia dekat pondok perigi tu nampak menakutkan guys. TJ terus baca niat dan membasuh muka. Dengan tiba-tiba guys, TJ terhidu bau busuk yang amat sangat guys. Serentak dengan tu TJ terasa dinding pondok perigi tu macam diraba orang daripada luar. Kemudian TJ terasa macam ada orang berdiri dekat belakang dia. TJ cuba menjeling. Disebabkan keadaan bertambah kabur, TJ tak pasti siapa yang berdiri dekat belakang dia. TJ jadi cemas guys. Wih, peremang pula. Wih, orang baru nak ambil air semayang. TJ terdengar suara orang perempuan. Dia toleh ke belakang. Tak ada apa yang dilihat kecuali bau busuk yang amat sangat. Tekak TJ jadi loya. Tanpa berfikir panjang, TJ terus berlari sekuat hati menuju ke rumah. Kenapa? Tanya Datuk TJ sambil melihat wajah TJ yang pucat lesi. Ada suara orang perempuan dan bau busuk tu. Tak apa, itu perkara biasa, balas Datuk TJ sambil melihat ke wajah tuan rumah yang berdiri di sebelahnya. Tuan rumah jadi resah tak menentu guys. Itulah dia. Tiba-tiba keluar dari mulut tuan rumah. Tanpa berlengah lagi, Datuk TJ ajak tuan rumah pergi ambil air semayang dekat perigi. TJ terpaksa tinggal sorang-sorang dekat rumah guys. Bagi menghilangkan rasa takut, dia duduk dekat anak tangga sambil menyanyi lagu Tudung Periuk. Tudung Periuk. Macam mana lagu Tudung Periuk? Aku tak tahu lah. Dia pasti rangkap lagu yang dia sebut tu Lintang Pukang guys. Nadanya sumbang. Untuk menghiburkan hati dia yang takut tu, TJ terus je menyanyi. TJ terdengar ayam dekat reban berketak dengan kuat. Ayam betina guys. Macam ternampak sesuatu. Kucing tuan rumah lari macam dikejar sesuatu. Suara ayam makin kuat dan kemudian hilang guys. TJ mula terhidu bau busuk. Macam ada kelibat manusia lalu dekat depan dia. TJ nampak lampu minyak tanah terpasang dengan sendirinya di ruang tengah rumah. Daun tingkap tertutup dengan sendirinya. Uish, apa hal meremang ni? Engkau siapa? Ada hajat ke? Rasa aku, adik-beradik aku dengan suami aku tak ada saudara mara muka macam kau ni. TJ terdengar suara orang perempuan dari dalam rumah tu guys. TJ terdiam. Kemudian dia terdengar bunyi pinggan mangkuk dan periuk berlaga sesama sendiri di bahagian dapur. Macam ada orang mencari sesuatu. Bau busuk bertambah kuat guys. Hari bertambah gelap. TJ tak sedar bila masa tuan rumah dengan datuk dia ada dekat depan dia. Tamah, mari kita semayang, kata Datuk TJ. TJ beritahu datuk dia tentang bau busuk dan peristiwa yang dia alami. Tapi Datuk TJ tak peduli. Tuan rumah dan TJ terus sembahyang maghrib dengan berimamkan Datuk TJ. Pelik, selepas bagi salam terakhir, bau busuk dah tak ada lagi. Datuk TJ suruh tuan rumah ke dapur tengok periuk dan pinggan mangkuk. Baki nasi saya habis dimakannya. Dia basuh pinggan mangkuk yang kotor sekali, kata tuan rumah pada Datuk TJ selepas periksa barang-barang dekat dapurnya. Kalau macam tu, kau masak nasi sekarang dan masukkan hujung batang tepus ni, kata Datuk TJ sambil bagi batang tepus yang dah dipotong. Tuan rumah terus memasak nasi dan menggoreng ikan kering. Bila semuanya dah siap, TJ dan tuan rumah makan. Atas permintaan Datuk TJ, nasi di bahagian atas ditinggalkan dalam periuk. Lebih kurang pukul 2 pagi guys, Datuk TJ kejut TJ dari tidur. Datuk TJ menyalakan api pada sebatang lilin. Uda lodin yang datang ke rumah tu selepas waktu isyak tadi pun dikejutkan oleh Datuk TJ dari tidurnya guys. Tuan rumah yang tidur dekat tiang seri je tidak dikejutkan. Datuk TJ terus bertafakur selepas memakai serba hitam serta melilitkan kepalanya dengan kain merah sebesar 2 jari. Kemudian dia suruh TJ susun 7 hulai daun sirih dekat muka pintu guys. Dia suruh Uda Lodin meletakkan batang tepus dalam keadaan berselang-seli di pintu dapur. Datuk TJ menepuk dahi tuan rumah sebanyak 3 kali dan meraba urat lehernya. Apa yang awak buat padanya? Soal Uda Lodin pada Datuk TJ. Saya pukau dia supaya tidur terus, jawab Datuk TJ sambil memperkemaskan silanya. Datuk TJ suruh mereka berdua duduk jangan bergerak. Datuk TJ ke dapur dan mengambil periuk nasi lalu diletakkan dekat tiang seri. Suasana malam tu cukup sepi guys. Rasa sejuk terasa menyentuh kulit muka dan badan. Sesekali angin bertiup dengan kuatnya di luar menggugurkan dahan-dahan pokok yang mati. Suara burung hantu tak kedengaran kecuali suara itik dan ayam di reban macam terlihat sesuatu. Bau busuk mula masuk ke lubang hidung.
Datuk TJ terus buka pintu dan membentangkan kain hitam yang berbucu 3. Dia duduk bersila di situ. Sebatang lagi lilin Datuk TJ nyalakan. Lilin yang baru dibakar tu Datuk TJ letakkan betul-betul dekat tengah pintu. Datuk TJ terus bertafakur. Dia membaca sesuatu guys. Dengan tiba-tiba api lilin di tengah pintu terpadam guys. Bunyi tapak kaki orang melangkah jelas terdengar guys. Datuk TJ bangun sambil memeluk tubuh dia. "Siapa?" terdengar suara perempuan. "Tetamu suami kau," jawab Datuk TJ. "Apa halnya?" "Saja datang. Aku nak masuk ke rumah. Ke tepi kau dari situ." "Masuklah, ini kan rumah kau." "Tapi nyalakan api lilin yang terpadam tu." Selesai je Datuk TJ cakap macam tu, api lilin yang terpadam terus menyala guys. Bau busuk bertambah kuat. Muka TJ terasa dilekati sesuatu. Dia raba dan cium. Ternyata muka TJ dilekati lumpur dari kubur. Baunya cukup busuk guys. Bunyi tapak kaki orang melangkah makin kuat. Dengan bantuan cahaya lilin, TJ dapat lihat satu lembaga memakai kain putih yang sudah koyak dan penuh dengan rumpur. "Kain kapan?" kata hati TJ. Lembaga tu bagaikan tahu apa yang bergolak dalam hati TJ. Lalu secebis kain kapan yang busuk dicampakkan kepada TJ. Bentuk mukanya TJ tidak dapat lihat dengan jelas. "Aku lapar," TJ terdengar lagi suara perempuan. "Makanlah," sahut Datuk TJ. TJ lihat periuk nasi bergerak dan terdengar suara orang mengunyah sesuatu. TJ menggigit bibir. Udin menutup lubang hidungnya dengan tangan. Dalam cahaya sama-sama tu, TJ lihat lembaga tu menghampiri suaminya. Dia mencangkung di situ sambil meraba-raba pipi dan rambut suaminya guys. Perempuan tu menangis tersedu-sedu. Terkejut TJ kerana jari-jari perempuan tu dah tak berdaging lagi. Hanya tulang jari dengan kuku yang panjang jelas kelihatan atas pipi dan tengkuk suaminya guys. Beberapa daging lengan dan pehanya yang sudah reput jatuh ke lantai. Datuk TJ terus melompat dan memukul belakang perempuan tu dengan batang tepus sebanyak 7 kali guys. Dia suruh Udin pasang api pelita minyak tanah. Bila pelita dah dipasang guys, wajah perempuan tu jelas kelihatan. Matanya dah berlubang guys. Daging pipinya jatuh satu persatu ke lantai. Giginya masih kuat dan kelihatan putih bersih. TJ tak sanggup pandang wajah yang amat menakutkan tu. "Apa yang kau lakukan kepada suami kau?" tanya Datuk TJ. Perempuan tu tak menjawab guys. Dia berjalan ke arah periuk nasi. Kedua belah kaki dikangkangkannya. Periuk nasi tu betul-betul berada di celah kangkangnya. Beberapa ketul daging yang buruk di bahagian punggung jatuh ke dalam periuk nasi tersebut. Setelah beberapa saat, periuk tu diberikan kepada suaminya. Macam ada satu kuasa yang luar biasa. Suaminya bangun lalu memakan nasi tu dengan lahapnya guys. Kemudian suaminya tidur balik. "Kau bagi suami kau makan nasi tangas?" tanya Datuk TJ. "Ya, saya sayangkan dia. Saya nak dia dengar kata saya dan tak cari betina lain. Tapi perbuatan ni dikutuk Tuhan dan berdosa besar." Perempuan tu tak menjawab. Dia terus duduk merenung wajah suaminya dan memukul-mukul dadanya. "Dari siapa kau dapat ilmu ni?" soal Datuk TJ. Perempuan tu tetap membisu guys. Datuk TJ pukul lagi hingga perempuan tu mengakui bahawa dia menuntut ilmu dari seorang perempuan tua yang memang menaruh dendam pada lelaki. Menurutnya perempuan tu memang seorang yang baik, tapi lakinya yang kuat berjudi tu selalu memukulnya bila kalah main judi. Kemudian dia dimadukan oleh lakinya dengan seorang perempuan lain. Mulai dari hari itulah dia mencari ilmu nasi tangas dan dikenakan pada suaminya. Hingga suaminya jadi bodoh dan tak boleh mengira sampai 10 kecuali ditunjuk ajar oleh dirinya sendiri. Datuk TJ terdiam guys. TJ dan Udin berpandangan sesama sendiri. TJ lihat Datuk dia buka kain yang melilit kepalanya guys. Datuk TJ membuka baju dan menyarungkan balik dalam keadaan terbalik guys. "Kau tahu perbuatan kau tu salah di sisi agama dan kau tak diterima bumi. Roh kau ditolak ke dunia merayau-rayau selama 40 hari sebelum dihumbankan ke neraka." "Saya tahu suami kau seorang lelaki yang baik. Kenapa kau buat macam tu?" soal Datuk TJ. Perempuan tu diam. Dia cuba bangun dan nak menerkam ke arah Datuk TJ guys. Cepat-cepat Datuk TJ pukul badan dia dengan batang tepus tu. Ternyata pukulan tu tidak mendatangkan kesan pun. Dia buka kain kafannya lalu melemparkan pada Datuk TJ. Datuk TJ menahan dengan kedua belah tangannya hingga kain kafan tu berbalik kepadanya. Datuk TJ lalu membaca beberapa potong ayat suci sehingga perempuan yang dah tinggal rangka tu terperosok ke tepi dinding sambil menutup mukanya guys. Dia kelihatan takut dan cemas sekali. "Roh kau tak diterima oleh Allah selagi kau tak minta ampun dan maaf pada suami kau." Pekik Datuk TJ. "Engkau siapa nak suruh aku buat macam tu?" balas perempuan tu. Datuk TJ lalu mengambil sebatang tepus lagi dan menekan ke dada perempuan tu guys. "Engkau syaitan, engkau syaitan," kata Datuk TJ kemudian membaca beberapa ayat suci lagi. Ternyata hantu perempuan tu tak mahu menyerah kalah. Mungkin rasa sabar Datuk TJ dah hilang.
Dia terus menepuk kedua belah tangannya. Perempuan tu menjerit macam kena sesuatu yang panas dan terus bersuara minta ampun pada suaminya. Bila suara jeritan perempuan tu hilang, semua pelita dalam rumah terpadam guys. Bila dinyalakan semula, perempuan tu dah hilang. Datuk TJ tepuk dahi tuan rumah 3 kali sambil mengurut lehernya. Tuan rumah tu tersedar dari tidur. Dengan nada suara yang keras, Datuk TJ suruh TJ nyalakan pelita yang terpadam tu guys. Seluruh ruang rumah jadi terang. Uda Lodin masih terpaku dekat dinding rumah tu. TJ lihat Uda Lodin membongkokkan badannya sambil menekan perut dia. Kau sedar apa yang berlaku? Tanya Datuk TJ pada lelaki yang baru sedar dari tidur tu. Lelaki tu gelengkan kepalanya beberapa kali. Datuk TJ pun menceritakan semua yang terjadi pada lelaki tersebut. Lelaki tu mengeluh panjang guys. Masa isteri kau nak meninggal dulu, ada tak perkara pelik yang kau nampak yang terjadi padanya? Datuk TJ mengajukan pertanyaan. Lelaki tu terdiam, memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia tersenyum sambil merenung tajam ke arah Datuk TJ. Tak ada yang ganjil, cuma lelaki tu berhenti bercakap. Dia menelan air liur dia. Dan lelaki tu menyambung kata-katanya. Masa nak usung jenazahnya dulu, ramai orang merungut sebab terlalu berat. Siapa yang cakap macam tu? Tanya Datuk TJ. Anak-anak saya. Datuk TJ tak bertanya lebih lanjut lagi kerana diganggu oleh suara Uda Lodin. Datuk TJ pun segera menghampiri Uda Lodin yang berada dalam keadaan cemas. Perkara pertama yang Datuk TJ lakukan pada Uda Lodin ialah memegang betis kakinya dan mengurut-urut dengan perlahan-lahan. Usaha Datuk TJ tak mendatangkan kesan. Ambilkan aku selai sirih, kata Datuk TJ. Datuk TJ melipatkan daun sirih menjadi 7 bucu dan diletakkan atas tapak tangan kiri dia. TJ lihat daun sirih tu terus layu bagaikan kena bahan panas guys. Dari celah-celah jari Datuk TJ keluar asap nipis naik bersama bau keminyan. Datuk TJ melekapkan ke leher Uda Lodin. Uda Lodin melompat dan menjerit. Sakit perutnya serta-merta hilang. Daun sirih yang dilekapkan ke pangkal leher Uda Lodin Datuk TJ ambil dan terus meramah-ramasnya hingga hancur. Kau kena badu hantu perempuan ni, kata Datuk TJ pada Uda Lodin yang pucat lesi tu guys. Datuk TJ mengurut-ngurut bahagian belakang Uda Lodin hingga mukanya kembali merah. Datuk TJ suruh Uda Lodin melakukan senaman kucing mencangkung. Macam ni kot kucing mencangkung. Macam mana rasanya? Tanya TJ pada Uda Lodin. Baru terasa segar sikit. Kau baca ayat ni. Datuk TJ menghulurkan secebir kertas yang bertulis huruf Jawi pada Uda Lodin. Datuk TJ kembali mendapatkan tuan rumah. Lelaki tu masih terpaku duduk di sudut dinding tu guys. Ada berapa orang anak kau? Tanya Datuk TJ. 4 orang, semuanya lelaki. Sekarang ada kat mana? Tanya TJ. Semuanya dah bekerja. 2 dekat Singapura dan 2 lagi dekat Kuala Lumpur. Duduk menyewa dekat Kampung Pandan, kata lelaki tu. Datuk TJ segera menyiku bahu kanan TJ supaya dia berhenti dari mengajukan sebarang pertanyaan pada lelaki tu. Suasana terasa cukup dingin sekali. Angin malam yang bertiup di luar melanggar dahan pokok getah yang mengeluarkan bermacam-macam bunyi guys. TJ menguap dan terasa cukup mengantuk. Masih pagi lagi ni, baiklah kita tidur, kata Datuk TJ. Dan dengan tiba-tiba TJ terasa nak terkencing guys. TJ terus baring dengan harapan dia akan terlena dan tak akan terkencing. Tapi TJ dah tak boleh tahan lagi. Seluruh pangkal pinggang dia terasa sakit. TJ capai pelita dan terus ke bahagian dapur untuk buang air kecil. Selesai buang air kecil, TJ pun melangkah untuk masuk ke ruang tengah rumah. Kaki kanan TJ tersepak sesuatu guys. Pelita TJ rendahkan. Dengan bantuan cahaya pelita tu, TJ nampak ada seketul tanah merah dengan secarit kain putih yang ada kesan darah kering. Bila kain dan tanah tu TJ dekatkan ke hidung, baunya amat tidak menyenangkan. Cukup busuk, macam bau bangkai. Bulu tengkuk TJ mula meremang guys. Dia meletakkan pelita ke tempat asalnya dan terus baring dekat tepi datuk dia. Tetapi guys, TJ tak dapat tidur. Macam-macam bunyi dia dengar dekat luar. Macam ada bunyi tampak kaki orang melangkah dan memijak sesuatu dekat bawah rumah. TJ terdengar bunyi suara ayam berkukuk dalam reban. TJ cuba bangun untuk melihat dari tingkap. Datuk dia segera memegang dan menekan bahu kanan TJ. Dia paksa TJ tidur. Orang curi ayam tu? Bukan. Kalau bukan, kenapa ayam dekat reban berbunyi? Kau tidurlah, jangan banyak cakap. TJ baring kembali dan akhirnya terlena. Sedang asyik dia buang mimpi, Datuk TJ kejutkan TJ untuk sembahyang subuh. Uda Lodin jadi imam sembahyang subuh pagi tu. Bila matahari terbit di kaki langit, TJ dengan datuk dia pun mandi embun. Kemudian Datuk TJ ajak TJ pergi ke reban ayam kepunyaan tuan rumah tu. TJ terkejut besar guys bila ternampak beberapa ekor ayam mati dengan tali perutnya berjela-jela keluar. TJ lihat bahagian perut ayam tu ditebuk. Bila Datuk TJ periksa seluruh kawasan reban ayam tu, dia terjumpa beberapa cebisan kain putih yang ada kesan darah kering dan tanah merah. Sedang Datuk TJ asyik membelik-belik ketul tanah dan kain putih tu,
tuan rumah menghampiri Datuk TJ. Setiap kali benda tu datang, habis perut ayam dimakannya, kata lelaki tu, dan Datuk TJ anggukkan kepala. Datuk TJ meletakkan tanah merah dan kain tu ke tempat asalnya. TJ termenung panjang. Datuk TJ ajak lelaki tu masuk ke ruang dapur rumah. Semua kuali, periuk dan nasi berselerak guys. Lebih kurang pukul 10 pagi, beberapa orang penduduk kampung datang berjumpa Datuk TJ. Mereka bercerita pada Datuk TJ, sejak berlakunya peristiwa aneh dekat kampung tersebut, banyak ayam peliharaan mereka mati akibat ditebuk perutnya oleh lembaga tu. Manakala bahagian dapur rumah mereka hampir setiap malam kena geledah. Nasi yang tinggal di periuk habis dimakan oleh lembaga tu guys. Biasanya periuk yang dah disentuh oleh lembaga tu tak boleh digunakan lagi. Ia meninggalkan bau yang cukup busuk. Macam selalu guys, Datuk TJ berjanji untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Datuk TJ juga minta mereka supaya jangan melakukan apa-apa terhadap lelaki yang isterinya menjadi lembaga tu. Semuanya yang terjadi bukan atas kemahuannya. Tentu tak baik orang lain yang buat salah dan orang lain pula yang kena, kata Datuk TJ. Ternyata keterangan yang Datuk TJ berikan amat memuaskan hati mereka guys, dan mereka pun pulang. Selepas sembahyang Zuhur, Datuk TJ dan TJ dengan ditemani oleh Uda Lodin terus menemui Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung. Mereka mengadakan mesyuarat kecil di Dewan Orang Ramai. Semua Ahli Jabatan Kuasa Kemajuan Kampung bersetuju menyerahkan pada Datuk TJ untuk mengatasi masalah yang menimpa kampung mereka guys. Mereka berjanji akan memberikan sebarang bantuan sekiranya Datuk TJ memerlukan pertolongan. Bila mesyuarat itu berakhir, Datuk TJ mengajak semua Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung sembahyang asar di surau. Datuk TJ jadi imamnya. Dari surau kecil, mereka menuju ke tanah perkuburan. Lelaki tuan rumah tu terus menunjukkan kepada Datuk TJ kubur isterinya guys. Seluruh kawasan kubur isteri lelaki tu diperiksa. Tak terdapat sebarang keganjilan. Nisan yang dibuat daripada kayu tetap utuh di bahagian kepala dan kaki. Pokok puding tetap hidup subur dekat situ. Uda Lodin terus mengais-ngais daun kering yang ada di atas perkuburan tu dengan ranting getah. Beberapa orang ahli jawatan kuasa kemajuan kampung meminta diri untuk pulang kerana ada urusan masing-masing. Matahari petang kian menurun. Suasana di tanah perkuburan terasa sunyi guys. 2 kali TJ mengajak datuk dia pulang, tapi datuk dia tak nak pulang. Dia masih nak cari sesuatu dekat situ. Uda Lodin terus membersihkan kubur dan lelaki yang kematian isteri tu termenung dekat pangkal getah. Pukul berapa sekarang? Tanya Uda Lodin pada Datuk TJ. Cepat-cepat Datuk TJ renung ke arah langit. Dia kerutkan dahi sambil merenung muka Uda Lodin. Lebih kurang pukul 4.30 petang ni, kata Datuk TJ. Lelaki yang duduk di pangkal pokok getah segera bangun, menuju ke bahagian batu nisan di bahagian kaki. Dia terus menolak segala daun kering yang terdapat dekat situ. Lubang, katanya. TJ terus meluru ke situ guys. Memang terdapat satu lubang dalam ukuran 1 kaki bulat. Bila TJ nak menjenguk ke dalam lubang, datuk dia datang dan menolak TJ ke tepi. Disebabkan hari dah beransur gelap, TJ tak dapat mengagak berapa dalam lubang tu. Datuk TJ nak menimbus balik lubang tu, tapi mereka tak bawa cangkul. Uda Lodin menutup lubang tu dengan daun-daun kering je. Dah berapa lama isteri kau meninggal? Tanya Datuk TJ pada lelaki tu. Uda Lodin merenung ke arah tepi kawasan perkuburan yang penuh dengan pokok keduduk dan anak-anak pokok getah tu. Suasana cukup sepi guys. TJ mula rasa takut. TJ takut melihat batu-batu nisan yang terpacak tu. Hari ni genaplah 44 hari, jawab lelaki tu. Serentak dengan tu TJ terdengar pokok-pokok kecil dekat pinggir kawasan perkuburan digoncang orang guys. TJ menoleh ke arah bunyi tu. Disebabkan suasana bertambah gelap, TJ tak nampak sama ada pokok-pokok di situ bergoyang atau tidak. Dia mula terdengar bunyi orang mencarik-carikan kain dan bunyi papan kena ketuk. Semuanya datang dari arah hutan kecil dekat pinggir kawasan perkuburan tu. Bila bunyi tu hilang, TJ terdengar bunyi suara orang perempuan menangis guys. Pada mulanya TJ ingat semuanya berpunca dari perasaan dia yang takut tu. Bila Uda Lodin sendiri memberitahu TJ bahawa dia juga mendengar seperti apa yang TJ dengar, ternyata TJ tak berkhayal. Ada sesuatu yang berlaku di depan mata yang tak dapat dilihat. Ada macam-macam bunyi saya dengar, macam suara isteri saya, kata lelaki tuan rumah tu pada Datuk TJ. Datuk TJ terdiam. TJ mula rasa tak sedap badan guys. TJ sentiasa berdiri dekat datuk dia. Kemudian Datuk TJ pun ajak mereka pulang. Sepanjang jalan pulang tu, mereka terdengar bunyi tapak kaki mengikuti langkah mereka guys. Bila dia toleh ke belakang, tak ada apa-apa yang kelihatan. Mereka berpisah dengan Uda Lodin di hujung simpang guys. Uda Lodin terus menuju ke rumah tempat dia menginap. Mereka meneruskan perjalanan. Datuk TJ bagaikan tahu yang langkah mereka diukuri oleh makhluk yang tak dapat dilihat. Datuk TJ suruh mereka berjalan secepat mungkin. Bila sampai dekat pokok besar,
Datuk TJ suruh mereka bersembunyi di balik pokok. Dah dekat waktu maghrib ni, kata Datuk TJ yang juga bersembunyi di balik pokok besar tu. Datuk TJ ambil 3 helai daun surinai laut, kemudian daun tu dia menggenggam sambil membaca sesuatu. Datuk TJ pun memberikan daun tu kepada mereka berdua. Kalau kamu nak tengok syaitan, lekapkan daun ni di kelopak mata kamu, kemudian kamu gigit pangkalnya dan renung ke arah depan. Mereka berdua buat seperti apa yang disuruh oleh Datuk TJ. Dada TJ berdebar guys. Apa yang TJ nampak amat menakutkan. TJ nampak satu lembaga terloncat-loncat. Bahagian bawah lembaga tu tak jejak bumi, dia macam terapung-rapung. Bahagian kepala lembaga tu menajam ke atas. Kain putih yang membalut tubuh lembaga tu koyak rabak, penuh dengan darah kering dan selut tanah merah. Lembaga tu menoleh ke arah mereka. Bahagian mukanya dah hancur guys. Lubang matanya masuk ke dalam. Bahagian daging yang tinggal kelihatan mengerutu macam kulit katak puru. Tulang pipinya menonjol ke depan. Hidungnya dah tak ada tetapi giginya masih ada, dengan rambut hitam terhurai atas bahu. Lembaga tu mengeluarkan suaranya. Sekejap macam suara orang menangis dan sekejap macam suara orang mengeluh. Serentak dengan tu terdengar bunyi burung gagak dan bunyi burung puyuh. Suasana terasa amat menyeramkan. Lembaga tu terus meloncat ke depan tanpa menoleh ke arah mereka lagi. Datuk TJ minta daun surinai laut dari mereka berdua. Daun tu Datuk TJ genggam dan terus ditanam ke dalam tanah. 2 kali Datuk TJ melangkah kawasan yang dah ditanam dengan daun surinai laut tersebut. Itulah isteri kamu. Selagi kamu tak mengampunkan perbuatannya, dia tak akan aman dan akan berkeliaran sampai hari kiamat, beritahu Datuk TJ pada lelaki tu. TJ menggigit jari sambil menjeleng ke wajah lelaki tu. Air mukanya nampak kesal yang amat sangat. Belum pun sempat lelaki tu memberikan sebarang jawapan, Datuk TJ terus mengajak mereka pulang. Datuk TJ ajak lelaki tuan rumah tu bersembayang maghrib di surau. Lelaki tu menolak dengan alasan kepalanya terasa pening. Jadi TJ dengan datuk dia terus ke surau. Selepas ambil air sembayang di kolah, TJ terserempak dengan udin-udin di tangga surau. Atas permintaan orang-orang kampung, Datuk TJ terus jadi imam untuk sembahyang maghrib. Waktu sembahyang isyak, mereka juga minta Datuk TJ jadi imam. Selepas menunaikan sembahyang isyak, Datuk TJ berbincang sesuatu dengan ketua kampung. Entah apa yang mereka bincangkan, TJ tak tahu. Tetapi selesai berbincang, ketua kampung terus bangun dan bersuara dengan lantang. Saya minta orang yang ada dekat sini ikut saya pergi ke rumah orang yang mati isteri tu bersama orang tua ni, kata ketua kampung sambil menunding ke arah Datuk TJ. Ketua kampung memerintahkan 3 orang kampung mengambil cangkul dan daun pisang abu. Kemudian penduduk kampung yang diperintahkan untuk mencari cangkul dan daun pisang pun tiba. Datuk TJ melarang mereka masuk ke dalam surau. Dia suruh mereka duduk dekat kaki tangga surau. Angin malam terus bertiup kencang. Datuk TJ ambil lampu gasolin di tengah surau lalu dibawa turun. Orang kampung yang ada dalam surau pun ikut Datuk TJ turun. Kita semua pergi ke sana. Tetapi sepanjang jalan menuju ke rumah tu, saya minta semua yang ada dekat sini baca surah Al-Fatihah dan kuliah di dalam hati. Kalau ada sesuatu yang ganjil, jangan tegur atau direnung. Tiba-tiba semua orang yang berada di halaman surau terkejut guys. Lampu gasolin terpadam dengan sendirinya. Beberapa ketul tanah merah melayang dalam gelap terkena badan-badan orang kampung yang berkumpul dekat situ. Suasana menjadi gawat. Datuk TJ pun menekuk kedua belah telinganya dengan tapak tangan. Kemudian Datuk TJ menjatuhkan kedua belah tangannya. Bau busuk mula menerpa ke lubang hidung orang kampung bersama dengan bunyi suara orang ketawa yang amat memanjang. Bunyi bergegar bagaikan digoyang oleh sesuatu yang amat kuat guys. Lampu gasolin kembali menyala. TJ melihat beberapa kumpulan kelip-kelip datang menuju ke arah mereka. Cahaya yang keluar dari punggung kelip-kelip tu mencerahkan sebahagian daripada halaman surau tu guys. Datuk TJ buka kain ikat kepalanya lalu melibas ke arah kelip-kelip tu hingga kumpulan kelip-kelip tu berpecah dan hilang. Beberapa orang kampung yang berkumpul di halaman surau turun menghilangkan diri guys. Kumpulan yang berjumlah lebih 20 orang tu tinggal kira-kira 5 orang je. Datuk TJ tersenyum. Dia tahu orang kampung lain dah pulang ke rumah masing-masing, tak sanggup berhadapan dengan percubaan dari syaitan ni. Kita bergerak sekarang, kata Datuk TJ. Mereka pun bergerak menuju ke rumah lelaki tu. Semuanya berjalan dengan tenang dan jaraknya tidak jauh antara satu sama lain. Lebih kurang setengah rantai nak sampai ke kawasan rumah lelaki tu. Setengah rantai ni lebih kurang 33 kaki guys. Satu rantai 66 kaki. Lagi lebih kurang setengah rantai lagi nak sampai ke rumah orang lelaki tu guys. 2 orang kampung melarikan diri selepas mereka melihat satu lembaga besar setinggi pokok kelapa berdiri dekat halaman rumah lelaki tu. Macam mana ni? Saya tak nak rancangan ini gagal. Saya minta sesiapa yang tak sanggup bersama saya, sila beritahu saya, kata Datuk TJ.
Udolodin muncul dekat depan Datuk TJ dengan ketua kampung. Mereka tak sanggup untuk bersama dengan Datuk TJ. Dengan rela hati, Datuk TJ membenarkan mereka pergi. Tinggallah TJ bersama Datuk dia dan seorang penduduk kampung yang bernama Kamal. Mereka meneruskan perjalanan dan masuk ke kawasan rumah lelaki tu. Sebaik saja berada di tangga rumah lelaki tu, Kamal terus jatuh pingsan selepas dia melihat wajah seorang perempuan yang amat hodoh memangku kepala lelaki di muka pintu. Datuk TJ terpaksa mengeluarkan sehelai daun sirih dari poket baju sebelah kiri. Daun sirih tu dikunyah-kunyahnya hingga hancur. Kemudian dia menyemburkan daun sirih tu ke muka Kamal sehingga Kamal sedar dari pingsannya. "Kau makan daun sirih ni." Datuk TJ menghulurkan secebis daun sirih lain kepada Kamal. Kamal terus mengunyahnya hingga mukanya jadi merah. "Apa kau rasa? Ada rasa takut?" soal Datuk TJ lagi. "Tak ada," jawab Kamal. Serentak dengan itu, wajah perempuan hodoh di muka pintu tu terus gaib. Hanya yang tinggal tubuh lelaki tu dengan bekas kena gigit di bahagian pipi dan pangkal leher. Bila TJ nak sentuh badan lelaki tu, Datuk TJ segera melarangnya. "Jangan disentuh, nanti kau kena badinya," kata Datuk TJ. TJ terdiam. Datuk TJ pun memulihkan lelaki tuan rumah yang tak sedarkan diri tu. Lelaki tu kelihatan lesu, tak boleh bangun dan terpaksa diusung ke tanah. Datuk TJ membiarkan lelaki tu terbaring dekat halaman. Dengan bantuan cahaya lampu gasolin, TJ melihat lelaki tu cuba bangun tetapi dia tidak berdaya guys. Datuk TJ dan TJ serta Kamal terus masuk ke bawah rumah. Dalam beberapa saat, lembaga perempuan tu muncul dan cuba menghampiri lelaki yang terbaring dekat halaman rumah tu. Lelaki tu cuba menjerit, suaranya tak keluar. Lelaki tu cuba bangun tapi ternyata dia tak berdaya guys. Datuk TJ menepuk tanah dengan tangan kirinya sebanyak 3 kali. Lembaga dengan wajah yang amat menakutkan tu merenung ke arah mereka guys. TJ dan Kamal tak sanggup memandangnya. Mereka segera merenung ke arah lain. Datuk TJ bangun dan menghampiri lembaga tu. Datuk TJ dan lembaga tu berhadapan antara satu sama lain. Lagi sekali, TJ lihat mulut Datuk dia terkumat kamit membaca sesuatu. Lembaga tu bagaikan ditekan oleh satu kuasa. Segera sujud di kaki Datuk TJ. Kemudian Datuk TJ ambil tanah dan dikepal-kepalnya tanah tu dengan tangan. "Dari tanah asal kau, ke tanahlah kau akan kembali." Suara Datuk TJ cukup lantang. Tanah yang dikepalnya diletakkan pada bahagian tubuh lembaga tu. Satu jeritan yang amat menakutkan kedengaran di malam yang sepi tu. Lembaga tu hilang dan muncul beribu-ribu kelip-kelip sambil mengeluarkan cahaya yang amat terang guys. Kelip-kelip tu berkumpul dan memanjang naik ke udara. Datuk TJ segera suruh Kamal mengambil cangkul dan mereka bertiga meredah malam tu menuju ke tanah perkuburan. TJ membawa lampu gasolin. Mereka segera menuju ke kubur perempuan yang mereka jumpa siang tadi. Datuk TJ terus ambil cangkul dari tangan Kamal. Lubang yang ada dekat situ segera Datuk TJ timbus. Sebaik saja lubang tu ditimbus, terdengar suara ribut yang amat kuat. Batu nisan di tanah perkuburan tu TJ lihat bagaikan bergerak-gerak guys. Bila bunyi ribut hilang, tanah perkuburan kelihatan terang dari cahaya kelip-kelip yang datang beribu-ribu banyaknya. TJ terdengar suara orang menangis. "Kita pulang. Dia akan berkeliaran di muka bumi ni sampai hari kiamat," kata Datuk TJ dan mereka pun terus pulang. Waktu mereka sampai di rumah lelaki tu, hari dah pun subuh. Lelaki tu masih terbaring dekat atas tanah. Datuk TJ terus merawatnya sehingga pulih guys. "Kau ampunkanlah dosa isteri kau," bisik Datuk TJ pada lelaki tu. "Saya bersedia mengampunkannya, tetapi saya sendiri tak tahu macam mana caranya," kata lelaki tu. Hari beransur cerah. Matahari mula terbit di kaki langit. Datuk TJ membawa lelaki tu ke perigi kemudian memandikannya. Okey guys, sampai sini video untuk hari ni. Untuk siri 27 dan 28 kita sambung pada minggu depan guys. So kepada viewer baru yang suka dengan siri bercakap dengan jin ni, jangan lupa subscribe ya. Alright, kita jumpa di video akan datang guys. Assalamualaikum, adiosa.